untuk bidang pembelajaran atau bab 2 ya. Selepas kita telah belajar pada minggu sebelum Raya Cina mengenai fotosintesis. Okey. Cikgu tak nak ulas banyak pasal fotosintesis. Dan lepas ini, cikgu akan buat dalam bentuk kuis isi tempat kosong. Cikgu ulang. Cikgu akan buat kuis bentuk isi tempat kosong dalam Google Doc. Jadi harap semua boleh isikan jawapan ataupun tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, anda boleh rujuk balik kepada slide yang cikgu, bukan slide, macam mana kata ya, YouTube ataupun movie yang cikgu telah rakamkan sebelum ni. Dan anda juga boleh menggunakan buku teks mendapat jawapan dengan senang je. Yang penting memang yang ruang kosong yang disediakan itu semua adalah istilah-istilah yang penting. Dan anda semua dah sedia maklum, okey, fotosintesis bukan sekadar menyerap tenaga cahaya menghasilkan glukosa, tidak ya. Paling tidak pun kamu tahu dah fotosintesis ada dua tindak balas yang berlaku, iaitu tindak balas cahaya dan tindak balas yang kalau ikut dulu panggil tindak balas gelap lah, tapi kamu sekarang tidak bersandarkan cahaya, non-light dependent. Jadi dua-dua ini berlaku di tempat yang berbeza. Cikgu ulang ya, tempat berbeza, iaitu yang tindak balas bersandarkan cahaya berlaku pada geranum dan ataupun thylakoid, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku pada stroma. Okey, jadi pastikan anda memahami ya, sebab fotosintesis ini kenapa kita perlu faham ya. Fotosintesis merupakan proses di mana kita manusia paling utamanya mendapat makanan. Okey, diulang makanan yang gizi ya. Ya, ada antara kamu kata, ya cikgu saya tak makan sayur pun. Ingat, kalau kamu makan ayam, ayam makan apa? Ayam makan juga macam mana kata itu, tumbuh-tumbuhan, herbivore. Ya, mereka omnivore pun saya tahu, tapi siapa yang kata dia makan daging lembu ke kambing ke, mereka herbivore. Jadi itulah makanan mereka yang mereka makan menjadikan badan mereka besar, lepas itu kamu pula makan. Jadi tanggungjawab, kamu tak boleh kata tak ada kaitan dengan kamu. Fotosintesis bukan saja menyediakan makanan dari segi glukosa yang kita sebut itu, ia juga banyak berkait rapat nanti pada bab-bab yang akan datang berkenaan persekitaran. Persekitaran apa kaitan pula? Contoh, kita sedar bahawa bumi makin panas. Panas disebabkan oleh gas rumah hijau. Cikgu ulang, gas rumah hijau. Okay, greenhouse gas iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan oleh pelbagai cara. Antaranya ialah pembakaran dalam kereta ataupun kenderaan. Jadi, fotosintesis ini yang kita stimulakan karbon dioksida menjadikan dia oksigen. Itu pasal tolong jangan lupa untuk baca semula fotosintesis dan membuat macam mana kata ya, pemahaman secara mendalam ya. Okey. Jadi sekarang kita masuk kepada bahagian kesan perubahan keamatan cahaya. Okey, kamu kalau boleh tengok skrin ataupun tengok buku teks anda ya. Buku teks pada muka surat 50. Cikgu, macam mana dengan kesan-kesan yang mempengaruhi kadar fotosintesis? Itu sabar. Itu memang cikgu nak sebut secara mendalam. Tapi izinkan cikgu habiskan bahagian ini dulu. Sebab ini adalah bahagian yang baru. Ialah bahagian yang baru dalam silibus KSSM. Okey? Tetapi dalam STPM sebelum ni memang adalah STPM. Mereka masukkan ke dalam silibus KSSM ni. SPM. Jadi tahniahlah, belajar je apa yang ada lah. Okey? Jadi kesan perubahan keamatan cahaya dan warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Dalam bahasa kasar, ibarat kalau dalam fotosintesis, cikgu, saya tahu cahaya putih itu, spektrum cahaya putih ada 7 warna kat dalam. Tapi saya punya soalan, cikgu punya soalan hari ini adalah antara warna-warna yang ada, mana satu yang diserap sepenuhnya, cikgu ulang diserap sepenuhnya dan memberikan keefektifan paling tinggi lah untuk fotosintesis. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu adalah, contoh sekarang, kalau banding warna ungu dan warna merah. Kalau dua-dua warna ini pancar pada pokok, pada daun, rasanya mana satu yang akan
Ni kadar fotosintesis paling tinggi. Itu konsep dia dulu. Dia ulang konsep. Maksudnya cahaya ungu, cahaya merah, kalau dua pilihan ni, pancar pada pokok ataupun daun pokok sebab ada klorofil, pigmen klorofil. Jadi, manakah satu yang boleh memberikan kadar fotosintesis yang paling tinggi? Jadi, untuk menjawab soalan ini, okey, kalau anda tengok dalam tengok bahagian sini ya, juga pun tak nampak masa. Apakah warna cahaya yang paling sesuai untuk memaksimumkan kadar fotosintesis? Muka surat 50. Okey. Jadi bayangan kamu sekarang kalau cahaya putih, okey, bukan isu sebab cahaya putih merangkumi semua warna. Cikgu ulang kali ketiga ya. Maksudnya dalam cahaya putih sekarang ada 7 warna. Ambil warna yang paling hujung dua belah, contohnya ungu dan merah. Kamu boleh tengok kat dalam graf yang sini aja aku rujuk pada gambar paling kanan ini. Okey. Contoh, warna ungu dan merah pancar pada daun. Pigmen klorofil akan menyerap cahaya tersebut, betul? Tetapi mana satu yang dia akan serap dan membuatkan kadar fotosintesis yang paling tinggi? Cikgu, benda ini boleh dikira ke? Kalau anda fikir macam tu, bagus. Cikgu ulang, kalau sesiapa yang terfikir, benda ini maksudnya, okey, dia serap warna ungu, satu dia serap warna merah, macam mana kita nak buat perbandingan? Mana satu kadar fotosintesis paling tinggi? Kalau anda terfikir, bagus. Itulah yang cikgu nak kamu fikirkan sekarang. Okey, sebelum itu cikgu nak juga tarikan sedikit pendengar punya perhatian. Rasanya Hashika ada Hashika? Hashika? Yes. Yes, hantar kerja ya. Tolong hantar kerja tau. Lepas tu Yongyi, ada Yongyi? Ada. Boleh faham ya? Ya, boleh. Okey maksudnya cikgu dah cakap lah. Maksudnya benda itu jelas. Okey, jadi kalau anda tengok gambar raja graf ini, cikgu, apa yang dia nak cakap ni sebenarnya, betul kan? Okey, kalau kita zoom in lah. Saya pun tak nak buang masa untuk ni. Okey. Ini adalah graf penyerapan cahaya melawan panjang gelombang. Cikgu, apa itu panjang gelombang? Okey. Panjang gelombang, kalau anda belajarlah dalam fizik, okey, cikgu cakap secara kasar je ya, bukan nak pergi dalam. Okey. Warna mempunyai warna cahaya berbeza sebab panjang gelombang berbeza. Jadi ada panjang gelombang, kalau kamu tengok dalam gambar aja ni, yang pendek. Ada panjang gelombang yang lebih panjang. Okey. Jadi ungu, kalau anda tengok dalam graf yang cikgu paparkan ni, ungu panjang gelombang dia pendek sikit. Dia kata indikasi ni. Ini panjang gelombang lah. Cikgu, apa itu panjang gelombang? Kalau panjang gelombang ikut tafsiran dalam buku sains pun, dia kata ambil dua titik paling tinggi, jarak antara mereka itu panjang gelombang. Ataupun kita gunakan unit lambda. Tapi kalau untuk kamu semua nak faham secara betul, satu gelombang merujuk kepada bentuk yang lengkap. Kalau anda tengok dalam skrin lah, ini dia lah, ini bagi satu lambda, panjang gelombang. Jadi panjang gelombang A adalah lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang di B. Ataupun kalau kita gunakan graf tadi itu, maksudnya ungu ini dia punya panjang gelombang pendek 350 nanometer dan merah 700 nanometer, 2 kali lebih besar. Okey, siapa tak faham saya tanya. Benda ini memang perlukan anda faham. Khususnya soalan yang cikgu ulang sekarang kali kedua. Cikgu, boleh ke kita kira warna cahaya mana, ungu atau merah, memberikan kadar fotosintesis yang lebih tinggi? Cikgu betul-betul nak kamu fikirkan. Jadi maksudnya kalau cikgu pancar, kalau saya pancar cahaya ungu pada pokok A, okey, jika pancar cahaya merah pada pokok B, spesies yang sama, macam mana cikgu nak ukur kadar fotosintesis itu lebih cepat? Okey, fikirkan lah. Nanti cikgu akan berikan hint selepas ni. Okey, jadi cikgu, apa lagi yang saya nak nampak ataupun saya nak tafsirkan dalam graf ini? Kalau kamu ada buku di tangan,
cikgu nak kamu tengok tiga-tiga ni. Pertama, chlorophyll A. Kedua, chlorophyll B. Ketiga, carotenoid. Cikgu, ini apa dia? Inilah cikgu yang sebut pada kelas yang 2 minggu lepas juga sebelum cikgu sebut pasal fotosintesis. Tindak balas fotosintesis. Ya. Pigmen dalam tumbuhan yang menyerap cahaya. Cikgu, bukan klorofil ke? Betul. Itu adalah benda yang anda belajar sejak dulu. Tapi benda baru sekarang adalah rupa-rupanya klorofil yang menyerap cahaya dibahagikan kepada dua jenis dulu. Klorofil A dan B. Dan selain dari klorofil, ada pigmen-pigmen lain yang boleh menyerap cahaya. Antara yang paling terkenal ialah carotenoid. Okey, carotenoid ini juga kadang-kadang kalau anda beli suplemen, mereka sebut ini adalah bahan kimia yang kata antioksidan paling tinggi. Maksudnya makan, okey, badan kamu akan sentiasa kekal muda lah. Tapi ya ke tak tidak, kamu boleh baca online. Carotenoid. Tapi untuk sekarang, kamu perlu tengok dalam graf itu. Okey, kalau anda tengok betul-betul. Apa yang perlu anda faham? Murid-murid yang saya hormati sekarang. Apa yang kamu perlu faham? Okey, cikgu tanya dulu sekarang. Contohnya, Yising ada? Yising? Yising tak ada, dia kata dia bagi body check. Oh, dia bagi body check lah. Okey, tapi kamu mewakili Yising jawab lah. Okey. Ya, apa yang kamu nampak pada graf? Cikgu malas nak tengok pada list tu bahkan. Baik, apa yang kamu nampak? Dia naik turun. Lepas tu bagi pigmen yang lain yang kadar penyerapan cahaya yang berbeza berdasarkan. Oh my god. So sad lah. Agak sad. Tak jelas lah. Tadi kepada sesiapa yang tengok pada skrin sekarang, tengok skrin apa yang cikgu lukis sekarang. Pertama, untuk memahami graf. Saya tahu banyak orang tak faham graf. Untuk memahami graf, pertama sekali kita sama-sama faham dulu apa itu paksi Y dan paksi X. Paksi X sekarang rujuk kepada apa? Okey, rujuk kepada panjang apa? Panjang apa adik-adik sekalian? Panjang gelombang. Okey, manakala paksi Y rujuk kepada apa? Ya? Siapa nak cuba jawab? Okey, penyerapan cahaya. Kadang-kadang dia boleh guna banyak istilah. Dia boleh kata kadar fotosintesis, tapi jaranglah. Sekarang kita rujuk kepada buku teks yang ini. Okey, penyerapan cahaya. Kita guna yang inilah. Nanti kamu akan nampak kenapa kadar fotosintesis ini boleh diuji. Jadi ada 3 pigmen. Okey, dia akan guna 3 warna. Jadi pigmen pertama ialah kita cuba tengok chlorophyll A. Chlorophyll A, kalau anda tengok, dia menyerap cahaya dari sini. Agak-agak lah. Kalau anda tengok betul-betul. Chlorophyll A. Okey. Sorry. Dia sepatutnya sini lebih tinggi sikit. Cikgu, kamu main-main untuk lukis ni ya? Tidak. Yang penting kamu nampak ada dua gunung. Ini yang cikgu nak kamu tengok. Dia ada 2 gunung. Sekali lagi ya. Cikgu dah rakam tak apa. Nanti kamu akan tengok balik. Kalau cikgu silap, kamu boleh papar pada kawan-kawan. Gelak lah. Tapi cikgu yakin apa yang cikgu ajar betul lah. Okey. Jadi murid-murid, sekali lagi. Kamu akan nampak dia naik di depan. Apa ada sini ada lagi satu. Ya. Mana lebih kurang macam tu lah. Okey. Jadi, kamu pun cakap, cikgu, kita ada spektrum cahaya. Cikgu, apa tu spektrum cahaya? Sabar. Kita ada pelbagai cahaya. Dia hanya serap pada bahagian depan dan belakang. Cikgu, macam mana dengan bahagian yang tengah-tengah? Adakah tak sayang? Adakah tak ia sayang? Sayang maksudnya kita rasa, patutnya dia boleh diserap dengan lebih banyak tenaga. Sebab tenaga sekarang macam dia
terbazir. Okey, terbazir. Okey, jadi sekali lagi, murid-murid yang saya hormati, taklah anda tengoklah sini naik. Lama dah. Jadi anda pun cakap bazir. Jadi perlu ke tak perlu ada benda lain untuk serapkan cahaya secara sepenuhnya? Perlu ke tidak? Dia pun nak panggil orang jugalah. Sekarang Anis Natasha ada? Perlu ke tak perlu? Anis Natasha tidur ke? Hello? Okey, tak ada. Kita pilih yang aktif sikit kat sini. Nakia atau Aileen? Aileen ada? Aileen? Hello? Oh, ini yang aku jam kalau semua tak jawab. Nadia? Okey. Perlu? Okey, good. Jadi, kamu tak bagi saya soal jawapan baik. Sebenarnya perlulah sebab kalau tidak, benda itu akan bazir. Bazir. Jadi, kamu tengok klorofil A naik. Jadi sekarang, apakah pilihan kedua? Kalau kamu tengok sekarang klorofil B. Jadi klorofil B yang sekarang, murid-murid yang saya hormati, kita pun guna warna lain. Contoh warna biru. Jadi dia pun serap cahaya tempat lain. Klorofil B. Sorry ya. Sengit. Belum apa sengit. Jadi dia pun serap cahaya sini. Tengok klorofil B. Okey. Apa sahaja gua asyik keluar dari sini ya. Okey. Cikgu, yang penting 2 gunung. Tapi kamu bercakap, cikgu ada lagi kat sini. Jadi, di sini juga ada pigmen yang ketiga. Kita pun guna warna orange. Ya, carotenoid berwarna orange. Berwarna ataupun orange merah. Okey. Dia pun macam ni. Jadi dengan bahasa kasar sekarang, dengan lebih banyak jenis pigmen, dengan lebih banyak jenis bukan lebih banyak bilangan. Dia kata jenis, sekarang ada klorofil A, B dan carotenoid. Adakah tak dia menyerap lebih banyak spektrum cahaya? Ya ke tidak? Nadia Farisha ada. Ada. Okey, Nadia, rasanya dengan lebih banyak jenis pigmen, adakah tak dia menyerap lebih banyak tenaga cahaya? Ya ke tidak? Hello. Ada orang ke tak ni? Hello, ada orang tak? Orang ada. Bukan. Nadia Farisha ada tak? Nadia Farisha ada tak? Ada. Jadi jawab ke tak soalan cikgu? Dengan lebih banyak jenis pigmen, adakah tak penyerapan cahaya lebih banyak? Cikgu tak ulang ni. Apa tu? Ya, tanda soal. Ya ataupun tidak je. Yes or no. Okay, good. Jadi jawapan dia ya. Kalau anda tengok sekarang, carotenoid. Okay, jadi dia menyerap lebih banyak. Cikgu, jadi macam mana tengah-tengah ini? Dia kalau nak lagi, kita tak nak sebut lebih banyak lah. Tapi untuk konsep anda sekarang, kamu perlu faham. Jadi, baca graf ini betul-betul. Maksudnya klorofil A, B dan C ni. Bukan C pula. Dan carotenoid ini, masing-masing menyerap spektrum cahaya. Okay? Yang berbeza ataupun panjang gelombang cahaya yang berbeza ataupun warna cahaya yang berbeza. Kenapa dia nak serap warna cahaya yang berbeza? Sebab setiap warna cahaya itu membawa tenaga. Okey? Kalau mereka dah serap, itu elektron akan
mengujakan, elektron akan diujakan untuk membuatlah apa-apa yang patut dalam tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam tindak balas fotosintesis. Jadi, cikgu dah sebut banyak kali spektrum cahaya. Cikgu, apa itu spektrum cahaya sebenarnya? Okey, kalau kita nak cakap, okey, warna cahaya. Okey, itu agak low lah. Jadi sekarang, warna cahaya berbeza disebabkan panjang gelombang berbeza. Warna cahaya berbeza disebab panjang gelombang cahaya berbeza dan kita sedar bahawa cahaya putih ada semua merangkumi semua warna cahaya di dalam. Jadi kita sebut semua warna cahaya di dalam cahaya putih itu, kita sebut dia sebagai spektrum cahaya. Terdiri daripada 7 warna dalam tertib susunan tertentu dari ungu sampai ke merah. Setiap warna cahaya ini mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Okay, kadar fotosintesis yang paling tinggi adalah dalam cahaya merah dan biru. Highlight kalau ada dalam buku, kadar fotosintesis yang paling tinggi adalah dalam cahaya merah dan biru. Kenapa? Sebab mereka serap sini, tengok. Paling tinggi pada merah dan biru. Itulah kata, kalau soalan kibat di sini tanya, diberikan cahaya kuning dan cahaya merah. Diberi cahaya kuning dan cahaya merah. Pancarkan pada daun pokok yang berbeza, satu cahaya kuning, satu cahaya merah. Jadi rasanya mana satu kadar fotosintesis lebih tinggi? Yang cahaya kuning ke cahaya merah? Merah. Merah. Sebab? Alia Najihah, sebab? Penyerapan cahaya lebih tinggi. Good. Kenapa penyerapan cahaya lebih tinggi? Boleh sama ke tak? Tak tahu. Sebab di situ ada pigmen. Pigmen klorofil B, kamu tak perlu sebut nama, tapi yang sepenting klorofil B dan A serapkan warna cahaya merah tersebut. Boleh terima ke tidak? Boleh. Okey lah, jadi itulah dia sebenarnya. Cikgu, kenapa nampak macam susah? Sebenarnya dia tak susah. Ini adalah sambungan daripada yang ini. Boleh meriah tengok pada skrin. Cikgu pun tak nak buatkan hidup kamu susah. Kita ada sebut sebelum ni kromatografi. Itu pun eksperimen. Dia sebut pasal apa? Pembahagian pigmen di dalam maksudnya di dalam kloroplas. Pigmen fotosintesis di dalam daun. Ini pun kita dah sebut pada muka surat ke-43. Jadi sekarang kamu hanya perlu memberikan pengiktirafan kepada pigmen yang berbeza, khususnya klorofil A, B dan carotenoid untuk memahami bahawa di dalam spektrum cahaya, okey, penyerapan cahaya mana yang, warna cahaya yang mana paling ataupun memberikan kadar fotosintesis yang paling tinggi. Okey, jadi kalau secara teori, dia nak kamu faham bahawa warna biru dan warna merah. Sebab pigmen fotosintesis menyerap kawasan itu punya warna. Yang lain, bukannya dia tak serap sebab pigmen itu kita tak sebut sepenuhnya. Kita sekarang guna 3 je, A, B dan juga carotenoid. Dan secara realiti pun, kebanyakan pokok mereka dah buat eksperimen, kita tak payah cakap apa, memang warna merah dan biru akan memberikan kadar fotosintesis yang paling maksimum. Sebab di situlah mereka menyerapkan paling banyak tenaga cahaya. Okey? Jadi, hal ini dikatakan demikian kerana semua cahaya diserap oleh klorofil. Cahaya biru diserap oleh pigmen carotenoid sebelum dipindahkan ke lembaga klorofil. Kedua-dua cahaya ini mempunyai jumlah tenaga yang cukup untuk menguja elektron. Okey? Jadi, highlight perkataan menguja elektron dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Cikgu pun dah sebut tadi lah. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu sambung. Okey, ini pun soalan yang penting. Okey, dulu sekolah rendah guru akan tanya, kenapa daun pokok nampak hijau? Kamu pun cakap sebab daun pokok mempunyai kloroplas. Pertamalah. Lepas itu soalan akan teruskan, kenapa kloroplas nampak hijau? Sebab dia mempunyai pigmen klorofil. Okey, hari ini kamu perlu jawab mengapa daun berklorofil, termasuk
Klorofil berwarna hijau. Kenapa dia berwarna hijau? Okey. Sedangkan, cikgu, saya tak boleh jawab soalan ini. Tetapi, anda perlu faham. Jadi, apabila cahaya melalui klorofil, kebanyakan cahaya yang berwarna biru dan merah akan diserap, manakala warna hijau pula dipantulkan. Warna cahaya hijau dipantulkan. Boleh terima tak? Siapa soalan? Tiada, faham. Itu pasal kalau anda tengok daun lama, pokok-pokok yang berdaun hijau lama, mata anda rasa selesa. Mata anda rasa selesa sebab cahaya kebanyakannya diserap, khususnya yang merah dan biru. Okey, diserap. Tinggal yang hijau, warna hijau itu kurang tenaga di dalamnya sebenarnya. Itu pasal buat mata kamu akan rasa kurang sakit ataupun lebih selesa. Dan juga dia merawat mata ya. Kalau anda tak percaya kepada siapa yang rasanya mata dia penat setiap hari tengok skrin handphone, kamu cuba pergi ke kampung-kampung ataupun pergi ke tempat yang terbuka ada banyak pokok, kamu cuba tengok daun-daun pokok lama je. Kamu akan rasa mata kamu selesa. Itu sebab dia lah tenaga dia kurang sebab dah diserap oleh klorofil. Oleh yang demikian, mata kita hanya dapat melihat warna hijau pada daun yang mengandungi klorofil. Okey? Jadi apakah warna cahaya yang terbaik untuk tumbuhan akuatik? Okey, untuk tumbuhan akuatik. Jadi itulah soalan yang dia memerlukan anda buat eksperimen. Ya, cikgu. Adakah tak kita nak buat eksperimen? Ini tunggu dululah. Kalau sekolah masih tak buka dalam masa terdekat, mungkin cikgu akan minta anda buat eksperimen ini dah. Sebab soalan dia sekarang, cikgu, bolehkah kita buat eksperimen untuk menguji cahaya mana yang memberikan kadar fotosintesis lebih tinggi ke lebih rendah? Koksiang ada koksiang. Bolehkah tak kita buat satu eksperimen untuk menguji, menguji fotosintesis itu tinggi ke rendah kadarnya? Boleh ke tak boleh? Boleh. Macam mana? Ajar cikgu. Kalau you cakap macam ni tak boleh lah. Oh, macam itu pula ya. Okey, janganlah Jo, adik. Mari, siapa nak cuba tolong kawan kita. Pantulan cahaya. Oh, no. Macam mana kamu nak kirakan macam mana kamu nak mengukur pantulan cahaya? Saya nak tahu. Dalam standard kamu, macam mana standard tingkatan mendengar ini, okey? Kamu kata pantulan cahaya, konsep mungkin betul, tapi macam mana kamu nak ukur? Tak boleh kan? Ukur kan? suhu. Ukur suhu lagi lah. Kamu nak ukur macam mana? Okey, maksud dia kamu nak pergi pokok, letak satu termometer kat sana. Okey, mula eksperimen, okey, suhu ini. Lepas eksperimen, kamu letak termometer, tengok dia tak mungkin kan. Pokok suhu dia lebih kurang sama. Okey? Jadi apa lagi? Percubaan baik. Kadar penghasilan gas. Yeah, Jonathan. Jadi kadar menghasilkan gas apa? Oksigen lah. Yes, betul. Oksigen. Betul tu. Itulah pasal kalau kamu ingat balik, kamu punya sekolah maksudnya mendengar rendah, ada eksperimen macam ni. Satu corong turas terbalik, letak dalam bika berair, nampak spring kan? Ada air, lepas itu letak pokok ke dalam. Pokok Hydrangea, kalau anda ingatlah. Okey? Jadi, tutup. Atas ini dipegang oleh pemegang. Lepas itu adalah ukur. Kamu boleh ukur lah. Cara fikirkan cara gunakan pembaris ukur. Maksudnya, kalau ini ada pulse air awal, jadi dia akan hasilkan gas oksigen. Okey? Gelombang gas oksigen. Jadi, kita akan pancar lah. Pancar tengok apakah cahaya yang kamu nak buat eksperimen, cahaya kita pancar. Ini bukan mata ya, ini cahaya tau. Okey, dia akan pancar dan kita boleh uji kadar fotosintesis mana satu yang lebih cepat. Siapa tak boleh ikut? Cikgu nak tanya orang lain. Koksian tak tanya. Wenhan ada Wenhan? Wenhan, boleh faham tak Wenhan?
Oh, Wen Han. Buat apa tu Wen Han? Okay, Wen Han tak jawab. Kita faham. Okay, jangan rajuk lah Wen Han. Lepas tu, Siti Nadia. Siti Nadia. Siti Nadia, oi. Krik. Li Yanping. Boleh. Okay, thank you Nadia. Okay, Yanping nanti siapa tanya. Sabar dulu Yanping lah, sabar. Jadi, maksud dia sekarang, rupa-rupanya eksperimen ini, maksudnya kita kalau nak uji sesuatu faktor mempengaruhi kadar fotosintesis, boleh diuji dan boleh diukur. Maksudnya dengan secara saintifik dan secara tepat. Maksudnya kalau kita nak tengok, lebih banyak gelombang gas hasil, maksudnya dia punya penurunan air ataupun parah air itu kurang, kita boleh nampak lah, kita boleh ukur. Okey, memang akan ada pelbagai jenis eksperimen yang berbeza, tapi yang paling minimum sekarang, maksudnya jika nak kamu diyakinkan bahawa adalah kadar fotosintesis boleh diukur dengan mengambil ataupun dengan mengira ataupun mengukur juga pun boleh. Okey, gas oksigen yang dihasilkan. Jadi kalau gas oksigen keluar, kita perangkapkan dia, kita pun tengoklah berapa tinggi rendah dia punya paras. Kalau lebih tinggi, maksudnya lebih banyak lah. Itu yang kita nak bagi tahu murid-murid semua. Okey, kita sambung sekarang. Jadi untuk pertubuhan akuatik, ini nanti kamu fikirkan. Jadi ada praktik formatif, sabar Dia akan bagi latihan juga, jangan risau. Dan kita akan pergi ke bab subtopik yang kerap juga ditanya dalam fotosintesis yang kita sebut sebagai titik pampasan. Titik pampasan ini selain daripada fotosintesis, dia sebut respirasi. Okey. Jadi untuk memahami part ini, untuk memahami perkara ini, jadi Cikgu perlu sekali lagi buatkan sedikit ulang kaji. Cikgu, boleh kita ukur ke kadar respirasi? Boleh ke? Jadi kalau anda tengok pada skrin, jadi harap Irfan tengok Irfan. Irfan ada Irfan? Irfan ada Irfan? Okay, good. Jadi, kalau anda tengok sekarang, okay. Cikgu, ini respirasi ke? Ya, respirasi terbalik berbanding dengan fotosintesis. Dia guna glukosa, manakala fotosintesis dihasilkan glukosa, itu je beza dia. Dan paling penting, dia menghasilkan tenaga, energi. Konsep dia, kamu faham, tenaga haba. Fotosintesis tak hasilkan tenaga ke? Tenaga haba itu bukannya topik yang kita nak bincang. Yang penting fotosintesis dia menyerap tenaga cahaya untuk hasilkan tenaga kimia, makanan. Untuk respirasi dia menghasilkan tenaga haba. Jadi kalau anda tengok, cikgu boleh uji ke respirasi? Jonathan, boleh ke tidak? Ya, boleh. Kamu akan uji apa? Kamu Carbon akan uji dioxide. apa? Carbon dioxide? Ataupun oksigen boleh. Tapi kamu mesti pastikan yang mana senang. Kalau ikut kita, gas yang dihasilkan adalah lebih senang untuk kita ukur. Setuju ke tidak Yanping? Yanping, setuju ke tak? Okay, good. Okay, jadi macam mana kita nak tengok kadar fotosintesis dan kadar respirasi itu sama. Jadi di sinilah dia bagi contoh. Okay. Kita tengok apa yang dia guna pada paksi Y. Apa yang dia guna pada paksi Y. Murid-murid sekalian, bukan highlight karbon dioksida saja, pengambilan karbon dioksida. Okey? Pengambilan karbon dioksida. Manakala pada paksi X, dia gunakan keamatan cahaya.
Jadi apa yang kamu perlu faham, murid-murid sekalian yang saya hormati ya. Okey, dengar. Cikgu nak padamkan yang ini. Supaya anda boleh nampak apa itu titik pampasan dan macam mana nak uji. Jadi yang paling penting, adakah tak titik pampasan itu bagus ataupun tidak. Bagus ataupun tidak. Okey, fotosintesis F. Okey. CO2 campur H2O. Eneh. Okey, cahaya UV dan juga klorofil. Okey, jadi itu beza dia. Jadi anda tengok sekarang. Okey, murid-murid. Pada permulaan, untuk memahami graf. Kalau anda tengok graf. Okey, ini adalah keamatan cahaya. Manakala ini adalah pengambilan karbon dioksida. Dia boleh gunakan oksigen tapi sekarang kita fokus pada karbon dioksida. Boleh ke tak boleh kita uji untuk respirasi dan juga fotosintesis? Boleh. Tak ada masalah. Jadi sekarang apabila kamu baca graf tadi juga saya tak faham. Kalau anda tengok pada skrin, pertama ini keamatan cahaya pada kosong. Kamu perlu faham ya? Keamatan cahaya kosong. Satu lagi garis yang anda perlu faham adalah yang di sini, tengah-tengah tu. Ini rujuk kepada karbon dioksida kosong. Saya ulang karbon dioksida kosong ini. Manakala yang Jeko tulis kosong kat bawah ini adalah keamatan cahaya dia kosong. Dia dua kosong kat sini, satu kosong kat sana. Jadi logik dia adalah apabila cahaya kosong, tak ada cahaya, ada fotosintesis ke tidak? Ngai coming, ada ke tak ada? Ming ada ming? Tak ada. Okay, good. Memang ada dengar lah, terbaik. Okay, jadi tak ada fotosintesis. Maksud dia, ada ke tak pengambilan karbon dioksida berlaku? Ada ke tak ada? Ming, ada tak? Okay, fotosintesis tak berlaku. Good. Jadi, maksudnya di sini, paling tidak kamu perlu tahu, okay, cahaya tak ada. Jadi, logiknya fotosintesis pun tak ada. Tetapi, respirasi ada ke tak ada? Okay, tunggu dulu. Faiza, ya. Ada ke tak Faiza? Respirasi ada ke tak ada? Ada. Ada. Jadi respirasi itu dia gunakan karbon dioksida ke tidak? Respirasi dia guna karbon dioksida ke tidak? Dia tak guna karbon dioksida. Tetapi dia menghasilkan karbon dioksida. Dia menghasilkan. Itulah kamu tengok dalam graf ini. Anda tengok pengambilan karbon dioksida berkurang. Okey? Sebab apa dia berkurang? Sebab fotosintesis tak berlaku dan pada masa yang sama karbon dioksida dibebaskan melalui proses respirasi. Jadi graf itu akan bermula dari negatif. Diulang, negatif sini, ini positif dan negatif dia mula naik. Kenapa dia naik? Murid-murid sekalian? Kenapa dia naik?
Sebab apabila keamatan cahaya meningkat, mula meningkat. Okey? Buan, fotosintesis meningkat ke mengurang? Buan, ada ke tak ada? Fotosintesis meningkat ke berkurang? Meningkat. Good. Namun respirasi kekal sama. Respirasi masih berlaku. Dia kekal sama. Dia masih berlaku. Tak boleh kata dia meningkat. Dia masih berlaku. Jadi, pengambilan karbon dioksida sekarang makin meningkat. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Siapa soalan? Okey? Okey, good Nadia. Jadi apabila dia sampai ke sini, ini yang kamu perlu belajar. Ini panggil titik pampasan. Cikgu nak tarik ke tepi ni supaya anda faham. Dengan biru, cikgu nak tarik point ini ke tepi. Ini yang kita panggil titik pampasan. Di mana jumlah karbon dioksida yang digunakan dan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan adalah sama. Cikgu ulang ya. Karbon dioksida yang digunakan dalam fotosintesis, kadar fotosintesis lah, sama dengan kadar respirasi. Titik pampasan. Soalan yang biasa ditanya, adakah tak titik pampasan ini baik? Okey, adakah tak titik pampasan ini baik? Sini, boleh jawab? Adakah tak titik pampasan, kadar fotosintesis dan kadar respirasi sama, okey, tak ada karbon dioksida. Ini bagus ke tak bagus? Baik. Siapa lagi yang cuba nak jawab? Noning, ada noning? Noning? Ya, bagus ke tak bagus? Titik pampasan ni sebenarnya. Maksudnya kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Ini bagus ke tak bagus? Jawapan, Chin dah jawab. Jawapan dia tak bagus. Dia ulang, tak bagus. Tidak bagus. Sebabnya, kalau kadar fotosintesis sama dengan respirasi, itu bermaksud fotosintesis menghasilkan, glukosa. Glukosa digunakan terus untuk respirasi pada kadar yang sama. Cikgu ulang, pada titik pampasan, cerita dia adalah glukos hasil, glukos digunakan terus. Cikgu ulang, glukos dihasilkan terus oleh fotosintesis, dihasilkan terus dan digunakan juga terus melalui respirasi. Hasil satu glukosa, guna satu glukosa juga untuk respirasi. Jadi ada simpanan tenaga, ada simpanan glukosa ke tidak? Irfan, boleh jawab tak? Ada simpanan glukosa ke tidak pada titik pampasan ni? Tak ada. Kalau tak ada simpanan glukosa, jadi ibarat dia tak ada simpanan makanan. Okey? Dia tak ada simpanan makanan. Okey? Jadi, dia sebenarnya tak boleh tumbuh besar. Okey? Dia tak boleh tumbuh besar. Okey? Jadi, jika ulang, titik pampasan ni merujukkan bahawa dia hasilkan glukosa melalui fotosintesis. Satu glukosa itu yang dihasilkan terus digunakan oleh respirasi. Jadi dia tak ada simpanan glukosa. Dalam bahasa lain, apabila dia berada pada titik pampasan, dia tak ada simpanan glukosa, dia tidak akan bertumbuh besaran dengan maksimum. Bahan dia terbantut di situ sebab tak cukup glukosa. Okey, harap semua faham. Dan apabila cahaya terus diberikan, maka dia akan terus meningkat sehingganya dia mencapai satu maksimum ataupun faktor had yang dipengaruhi contohnya oleh bilangan klorofil. Contoh ada 10 klorofil, dia boleh buat 10 fotosintesis. Apabila dia mencapai maksimum pemberian karbon dioksida, dia tak boleh buat lebih dari itu, lebih daripada 10 fotosintesis. Itu ambil sebagai contoh. 10 klorofil, 10 fotosintesis. Jadi
Sebab lagi banyak karbon dioksida berdiri, selepas 10 fotosintesis, dia tetap 10 fotosintesis. Dia tak boleh buat lebih dari itu. Okey, faktor pengehat. Okey, ada nanti kita akan sebut untuk benda ini. Jadi, yang penting dia akan terus naik dan dia akan terus berkekal sama kadar pada satu pengambilan karbon dioksida yang tertinggi, tapi dia tak akan menaik secara lebih sebab ada faktor-faktor pengehat yang lain. Jadi, apabila keamatan cahaya terus meningkat, muka surat 52, melepasi titik pampasan, kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi daripada kadar respirasi. Jadi, gas karbon dioksida perlu diserap daripada atmosfera melalui stoma untuk menampung kadar penggunaan dalam fotosintesis. Bla 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 bla. Okey. Yang penting, boleh ke tidak kita membuat satu eksperimen untuk mencarikan titik pampasan? Boleh ke tak boleh? Sekali lagi, boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, boleh. Bagaimana ya? Siapa nak jawab untuk soalan sini? Macam mana? Okey, cikgu pilih jugalah. Saya nak pilih juga K-Trend. Yeah. Miss Leong K-Trend. Ada tak? Boleh ke tak kita buat eksperimen untuk carikan titik pampasan? Boleh? Boleh. Macam mana? Macam mana? Tak tahu. Go. Jadi kalau kita nak macam Stuart Chin kata, ya macam Jonathan yang tadi sebut pun betul, macam kalau kita gunakan fotosintesis, kita kaji penghasilan oksigen, pada titik pampasan, rasa ke tidak ada gelombang gas oksigen dihasilkan? Rasa ke tak ada? Untuk Jonathan, kalau ketika titik pampasan, rasa ada ke tidak oksigen akan dibebaskan? Tidak. Tidak, sebab dihasilkan terus digunakan dalam respirasi. Jadi kalau titik pampasan kita akan tengok dia tak ada gas atau gelombang gas dihasilkan sebenarnya. Boleh. Jadi inilah dia sebenarnya dia nak kamu tengok ini dah menjurus pada bidang biokimia ya, biochem. Maksudnya kita sebenarnya boleh mengukurkan atau dengan memahami tindak balas kimia yang berlaku. Mengukur gas-gas yang dihasilkan di situ. Jadi harap semua boleh faham benda itu walaupun nampak pelik tapi perlu terima. Okey, jadi soalan yang tadi cikgu dah jawab, apa yang akan berlaku sekiranya kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal sama? Dalam bahasa lain, tulis pada muka surat 53, ini panggil titik pampasan. Pada titik pampasan sama. Dengan titik pampasan, hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan. Jadi, highlight perkataan hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan. Jadi, dia akan menunjukkan tidak ada tumbesaran. Sebab dah digunakan tumbuh untuk pertumbuhan, tumbesaran. Untuk pertumbuhan kalau ikut dalam bahasa yang kamu guna dalam buku, tidak ada pertumbuhan. Dia tak mati, tapi dia tak ada pertumbuhan. Okey. Yang selebihnya anda perlu baca sendirilah. Okey, kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari untuk memastikan pertumbuhan. Ini. Dan penghasilan bunga, biji dan juga buah berlaku. Maksud dia pada titik pampasan tak ada pertumbuhan, tak ada penghasilan bunga, tak ada biji benih dan tak ada buah yang akan dihasilkan sebab tak ada simpanan glukosa. Nadia Farisha faham ke tak? Sekejap. Okay, good. Jadi, bla 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 bla. Perbandingan antara fotosintesis dan respirasi ini pun nanti akan bagi dalam kuis sabar ya. Nanti kamu akan salin je semula. Ini pun dah bagi. Yang penting bacakan persamaan. Perbezaan saya tahu kamu dah tahu dah. Boleh faham?
Okay. Jadi baca betul-betul di sini. Siapa yang rasanya ada soalan sila jawab, sila tanya bukan jawab, sorry, tanya. Kalau tak ada masalah, Cikgu akan pergi yang ke seterusnya dah. Ya, murid-murid. Ada soalan tak? Perbandingan fotosintesis dan respirasi. Tiada. Saya tahu. Baca je kat sana. Nanti kamu akan buat peta buih. Bukan peta buih saja. Peta buih lah, betul lah. Untuk perbandingan. Fatino Akira. Faham ke tak? Wenhan ada tak, Wenhan? Wenhan masih ada ke tak? Atau Wenhan dah buka handphone tidur dah? Oh, Wenhan. Okay. Tak, kali kedua cikgu tanya, jadi semua saksi ya. Saya tak tahu apa berlaku. Okay, ada praktis formatif. Okay, jadi di sinilah bab 2 tamat. Yang paling penting cikgu tak sebut secara lebih lanjut mengenai eksperimen untuk mengukur faktor-faktor mempengaruhi kadar fotosintesis. Sabar, itu cikgu belum sebut lagi. Jadi hari ini yang cikgu dengan secara mendalam, cikgu dah sebut kadar fotosintesis boleh diukurkan ke tidak. Jawapan dia ya. Dan seperti jawapan yang kawan-kawan kamu telah bagi, boleh diukur dengan pembebasan, contohnya pembebasan gas oksigen. Malahan kamu juga boleh menggunakan penggunaan contoh karbon dioksida, tapi itu akan lebih sukar dijalankan. Yang senang pembebasan oksigen, sebab kita boleh ukurkan gelombang gas yang dihasilkan. Kita juga boleh menyukat gas yang dihasilkan dan perangkapkan, tengok berapa isi padu dia yang dihasilkan dalam contohnya silinder penyukat dan macam-macam cara. Okey. Jadi siapa soalan? Kalau tak ada, cikgu nak bagi lihat ni. Lepas tu kita akan masuk ke bab 3 pada pukul 2 nanti. Soalan? Siapa-siapa soalan? Ya? Yeah? Siapa soalan? Ya, ada soalan. Okey, kalau tak ada, cikgu akan hentikan sekarang. Tapi sebelum tu cikgu pun nak ambilkan kehadiran dengan screenshot itu je dia. Minta tolong sekali lagi semua tolong tunjukkan muka yang comel. Itu je dia, okey. Lepas tu sabar ya, bagi saya kejap ya. Okey, kejap. Itu je. Alright. Dalam 3 muka Irfan, tak nampak kamu Irfan? Irfan sentiasa muka itu je kan. Simji pun tak tunjuk sekarang. Sombong ya. Okay, Buan. Yes, you're like a boss. Thank you. Okay, yang lain. Okay, Simi tak ada ya. Tak apa. 1, 2, 3. Oh, lepas tu Farisha pun tengah merajuk ke. Tak nak tunjuk muka ya. Okay. Jadi, kita akan jumpa pukul 2 nanti. Siapa soalan? Kalau tak ada, we will dismiss lah. Kita akan jumpa pukul 2 nanti. Pukul 2. Ya, pukul 2. Okey, terima kasih semua. Siapa soalan sila singgah ya. 谢谢老师。不客气。 Terima kasih, Cikgu. Sama.